Bunyi pita pelekat yang ditarik kasar daripada poster lama itu bergema tepat di belakang saya. Pekerja muda itu langsung tidak sedar lelaki dalam gambar yang sedang ditanggalkannya berdiri hanya beberapa langkah daripadanya. Dia cuma ketawa kecil sambil berkata kepada rakannya, "Pelakon lama ni dulu famous kot." Sebelum poster wajah saya dilipat separuh dan dimasukkan ke dalam kotak bersama timbunan promosi drama lain yang sudah tidak digunakan, saya hanya berdiri diam. Tak marah, tak juga terasa mahu memperkenalkan diri. Kerana untuk pertama kali dalam hidup saya mula faham bahawa populariti juga ada tarikh luputnya. Pernah satu ketika dahulu, nama Aaron Aziz disebut hampir di setiap rumah. Menurut banyak penonton, wajah saya pernah memenuhi billboard besar di Kuala Lumpur, muncul di kaca televisyen hampir setiap malam dan menjadi antara pelakon yang paling dicari produksi tempatan. Ada masa saya sendiri tidak sempat pulang berehat kerana jadual penggambaran terlalu padat. Telefon berbunyi tanpa henti. Pengarah berebut tarik saya masuk projek mereka. Orang menunggu di luar studio semata-mata mahu bergambar beberapa saat. Tetapi sekarang, bunyi yang paling kerap saya dengar bukan lagi tepukan peminat. Sebaliknya, suara kru produksi memanggil nama pelakon muda yang jauh lebih trending daripada saya. Kadang-kadang ketika saya datang ke set sebagai pelakon jemputan, ada staf baru yang menahan saya di pintu kerana menyangka saya pemandu artis lain. Saya senyum sahaja, walaupun jauh dalam hati terasa sesuatu perlahan-lahan runtuh. Menurut beberapa orang terdekat, usia 50 bukan sekadar angka buat lelaki seperti saya. Ia datang bersama ketakutan yang sukar dijelaskan. Ketakutan bila orang mula lupa suara kita. Ketakutan bila wajah sendiri tidak lagi menjadi pilihan utama di skrin. Ketakutan apabila dunia bergerak terlalu pantas, sedangkan kita masih cuba mengejar rentaknya. Pernah satu malam selepas tamat penggambaran, saya menaiki Grab sendirian. Pemandunya memandang saya beberapa kali melalui cermin depan. Saya fikir dia mahu berbual seperti dulu-dulu. Tapi selepas beberapa saat dia cuma berkata perlahan, "Saya rasa macam kenal abang." Kemudian suasana kembali senyap sepanjang perjalanan. Tidak lama selepas itu telefon saya bergetar. Saya cepat-cepat melihat skrin. Tetapi hanya notifikasi promosi aplikasi makanan. Tiada panggilan daripada produser. Tiada jemputan acara besar. Tiada mesej penting. Kadang-kadang yang paling menyakitkan bukan apabila orang menghina kita, tetapi apabila mereka mula tidak mencari kita lagi. Ada juga beberapa peminat lama yang masih menegur saya di pusat membeli belah. Namun situasinya berbeza sekarang. Mereka datang perlahan-lahan, memandang wajah saya beberapa saat sebelum bertanya dengan nada serba salah, "Abang pernah berlakon cerita apa ya?" Saya tetap melayan mereka dengan senyuman kerana saya faham. Masa sudah berubah. Industri juga berubah. Hero yang pernah dipuja suatu ketika dahulu akhirnya akan digantikan dengan wajah baru yang lebih muda, lebih segar, lebih sesuai dengan algoritma semasa. Menurut banyak pemerhati hiburan, dunia sekarang terlalu cepat melupakan orang lama. Poster diturunkan sebelum gamnya benar-benar kering. Nama yang pernah gah perlahan-lahan tenggelam di bawah lautan kandungan baru setiap hari. Dan mungkin sebab itu saya mula takut pada bunyi mikrofon yang dimatikan selepas sesi rakaman tamat. Kerana setiap kali lampu studio dipadam, saya seolah-olah terdengar hidup saya sendiri, sedang perlahan-lahan dipadam bersama sorakan yang pernah mengiringi nama Aaron Aziz dahulu. Bau penyembur rambut bercampur dengan haba lampu studio masih menjadi antara perkara paling kuat yang saya ingat sampai hari ini. Setiap kali pintu bilik makeup dibuka, bunyi kipas kecil di meja solekan berpusing tanpa henti sambil juru solek menepuk perlahan wajah saya yang hampir tidak sempat berehat. Di luar bilik, suara kru produksi menjerit memanggil nama saya berselang-seli,
dengan bunyi kamera ditolak laju di atas lantai studio. Ada masa saya rasa hidup saya bergerak lebih pantas daripada jam sendiri. Menurut ramai penonton ketika itu, nama Aaron Aziz seperti berada di mana-mana. Drama demi drama keluar di televisyen. Poster saya tergantung di pusat beli belah. Wartawan menunggu di luar lokasi penggambaran. Kilat flash kamera terlalu kerap menyala, sampai mata saya pernah berpinar beberapa minit selepas sesi media tamat. Pernah satu ketika, saya keluar sahaja dari van produksi. Sekumpulan peminat terus menjerit nama saya dari seberang jalan, seolah-olah saya bukan manusia biasa lagi. Saya masih ingat bagaimana badan saya hampir tidak mempunyai ruang untuk penat. Ada hari, saya tidur dalam kereta antara dua lokasi penggambaran kerana tidak cukup masa untuk pulang ke rumah. Pemandu hanya memperlahankan penghawa dingin sementara saya menutup muka dengan skrip drama yang sudah penuh contengan dialog. Bila sampai lokasi seterusnya, saya bangun dalam keadaan separuh sedar, lalu terus dipanggil ke depan kamera. Dunia ketika itu terlalu bising untuk saya mendengar diri sendiri. Telefon saya tidak pernah benar-benar senyap. Jenama pakaian, produk minyak wangi, minuman tenaga, semuanya menurut beberapa pemerhati industri pernah cuba mendapatkan saya sebagai wajah promosi. Ada malam saya pulang ketika anak-anak sudah tidur dan keluar semula ketika mereka belum bangun. Saya jadi terlalu sibuk mengejar sesuatu yang pada masa itu saya fikir akan kekal selamanya. Sebagai lelaki dan ketua keluarga, saya percaya saya perlu terus kuat, walaupun badan mula memberi isyarat perlahan-lahan. Pada awalnya, cuma perkara kecil. Saya mula terlupa beberapa baris dialog, walaupun skrip sudah dibaca berkali-kali. Saya ketawa menutup rasa malu apabila pengarah terpaksa mengulang babak kerana saya tersalah sebut nama watak. Kemudian lutut saya mula sakit selepas berdiri terlalu lama di set. Ada satu malam selepas adegan aksi, saya duduk diam beberapa minit di belakang lori produksi sambil mengurut kaki sendiri kerana rasa ngilu yang datang semakin kerap. Tetapi saya tidak berani mengadu. Dalam industri ini, menurut banyak pelakon lama, apabila orang mula nampak kita lemah, mereka mula mencari pengganti baru. Saya juga mula sedar sesuatu yang pelik tentang cahaya lampu studio. Dahulu, setiap kali lampu kamera menyala ke wajah saya rasa hidup. Saya rasa seperti dunia benar-benar melihat saya. Tetapi semakin usia bergerak, cahaya yang sama mula terasa panas dan memenatkan. Juru solek mengambil masa lebih lama menutup garis bawah mata saya. Kru pencahayaan mula bercakap tentang sudut kamera yang lebih sesuai, supaya wajah saya nampak lebih muda di skrin. Dan buat pertama kali dalam hidup saya mula takut melihat monitor rakaman selepas sesuatu babak selesai. Kerana lelaki di dalam skrin itu masih memakai nama Aaron Aziz. Tetapi ada sesuatu pada matanya yang kelihatan terlalu letih untuk menjadi hero seperti dahulu. Di luar studio pula, industri bergerak semakin laju. Pelakon baru muncul setiap bulan dengan jutaan pengikut media sosial. Nama mereka menjerit lebih kuat daripada bakat. Saya pernah berdiri di belakang pentas sebuah acara besar sambil mendengar peminat menjerit nama artis muda di depan saya. Sedangkan beberapa tahun sebelum itu, suara seperti itulah yang pernah memanggil nama saya tanpa henti. Dan pada saat itulah saya mula faham, mungkin ada sesuatu dalam hidup saya yang sedang perlahan-lahan reput tanpa disedari sesiapa, termasuk diri saya sendiri. Saya pernah fikir, perkara paling menakutkan dalam dunia hiburan ialah skandal. Saya sangka seorang pelakon akan jatuh hanya apabila namanya rosak, atau apabila orang berhenti mempercayainya. Tetapi semakin umur saya masuk 50 tahun, saya mula sedar sesuatu yang jauh lebih perlahan dan lebih kejam sedang berlaku. Bukan satu letupan besar yang menghancurkan saya, tetapi ratusan retakan kecil yang muncul sedikit demi sedikit sampai saya sendiri tidak sedar bila semuanya mula berubah.
Saya masih ingat satu hari di lokasi penggambaran sebuah drama besar. Saya berjalan masuk ke studio sambil memakai jaket watak utama seperti biasa. Tetapi ketika mata saya memandang poster promosi yang digantung di luar set, wajah saya sudah tidak lagi berada di tengah. Nama saya masih ada, cuma lebih kecil daripada nama pelakon muda yang ketika itu sedang naik mendadak. Tiada siapa bercakap apa-apa, tiada pergaduhan, tiada penghinaan terang-terangan. Tetapi saya dapat rasa sesuatu dalam dada saya jatuh perlahan-lahan. Menurut beberapa orang dalam industri, perubahan seperti itu memang normal. Industri sentiasa mencari wajah baru. Dunia hiburan sentiasa bergerak pantas. Tetapi tidak ada siapa benar-benar bercerita tentang bagaimana rasanya apabila kita sendiri berada di tempat yang sedang ditinggalkan itu. Sedikit demi sedikit, saya mula perasan perkara-perkara kecil yang dahulu tidak pernah berlaku. Pengarah muda yang baru masuk industri tidak lagi memanggil nama saya dahulu ketika mesyuarat produksi. Mereka lebih teruja berbincang tentang artis baru dengan jumlah pengikut media sosial berjuta-juta. Ada babak yang sepatutnya panjang, tiba-tiba dipendekkan atas alasan tempo cerita. Ada skrip yang dulunya ditulis khusus untuk saya, kini berubah menjadi watak ayah kepada hero muda. Saya membaca dialog sambil cuba tersenyum, tetapi dalam hati saya tahu, saya sedang ditolak perlahan-lahan ke tepi tanpa sesiapa perlu mengatakannya secara terus. Yang lebih menyakitkan, semuanya berlaku dalam keadaan sangat sopan. Bekas pembantu pribadi saya, yang pernah menemani saya bertahun-tahun, akhirnya berpindah bekerja dengan pelakon baru yang lebih sibuk. Dia meminta maaf berkali-kali sambil berkata peluang di sana lebih besar. Saya faham. Saya benar-benar faham. Tetapi malam itu ketika saya pulang sendirian selepas penggambaran, telefon saya terasa terlalu ringan di tangan. Seolah-olah hidup saya sendiri sedang kehilangan orang-orang yang dulu pernah bergerak bersama saya. Saya juga mula dengar ayat-ayat yang kedengaran kecil, tetapi cukup untuk membuat lelaki seusia saya diam lama selepas mendengarnya. Seorang stylist pernah berdiri di depan saya sambil memegang beberapa helai pakaian, lalu berkata, perlahan, "Warna ni mungkin buat abang nampak muda sikit di kamera." Dia tidak berniat jahat. Saya tahu itu tugasnya. Tetapi ayat itu terus melekat dalam kepala saya berhari-hari. Kerana buat pertama kali, orang tidak lagi cuba membuat saya nampak hebat. Mereka cuba membuat saya nampak kurang tua. Dan mungkin itulah saat paling sunyi dalam hidup seorang lelaki yang pernah dipanggil hero. Ada malam saya duduk sendirian membaca komen di media sosial. Di celah ribuan komen, ada satu ayat yang membuat jari saya berhenti menatal skrin. Dulu Aaron Aziz handsome gila. Dulu. Hanya satu perkataan itu sudah cukup membuat dada saya sesak beberapa saat. Bukan kerana mereka menghina saya, tetapi kerana saya mula sedar orang ramai sedang bercakap tentang saya seperti sesuatu dari masa lalu. Seperti lagu lama yang pernah popular, tetapi kini hanya dimainkan sesekali untuk nostalgia. Menurut ramai pemerhati hiburan, masa kini bergerak terlalu cepat untuk memberi ruang kepada sesiapa menjadi legenda terlalu lama. Hari ini seseorang dipuja, esok namanya tenggelam di bawah tren baru. Dan semakin saya cuba mengejar rentak dunia itu, semakin saya terasa seperti lelaki yang berlari di atas treadmill yang semakin laju. Saya masih bergerak, tetapi tidak lagi sampai ke mana-mana. Di set penggambaran, suara kru muda semakin pantas, istilah baru semakin banyak, cara promosi berubah setiap bulan. Kadang-kadang saya berdiri di tengah semua itu sambil cuba memahami dunia yang suatu ketika dahulu pernah terasa milik saya sendiri. Dan yang paling menyakitkan, bukan kerana orang membenci saya, tetapi kerana masa sedang menggantikan saya perlahan-lahan, tanpa bunyi, tanpa drama, tanpa amaran,
Saya mula sedar ketakutan sebenar seorang lelaki berusia 50 tahun bukan datang ketika rambut mula beruban atau badan cepat penat. Menurut banyak orang, itu semua normal. Semua manusia akan melaluinya. Tetapi ada satu perkara yang jauh lebih sunyi daripada usia, iaitu apabila telefon yang dahulu tidak pernah berhenti berbunyi, tiba-tiba menjadi terlalu senyap. Dulu, saya hampir tidak sempat membalas mesej kerana terlalu banyak panggilan masuk setiap hari. Pengurus produksi mencari saya. Wartawan meminta temu bual. Jenama besar mahu mengatur pertemuan. Tetapi sekarang, ada hari telefon saya hanya berbunyi kerana notifikasi bank, iklan jualan murah, atau aplikasi penghantaran makanan. Dan yang paling menyakitkan bukan jumlah mesej yang berkurang, tetapi perasaan yang datang bersama kesunyian itu. Ada satu malam saya duduk sendirian di dalam kereta sebelum masuk ke lokasi penggambaran. Saya buka telefon perlahan-lahan, bukan kerana ada sesuatu penting untuk dibaca, tetapi hanya untuk memeriksa apakah masih ada sesiapa yang mencari saya hari itu. Saya menatap skrin beberapa saat lebih lama daripada biasa sebelum akhirnya mematikannya semula. Sukar untuk dijelaskan bagaimana rasa kosong itu boleh muncul, walaupun hidup masih berjalan seperti biasa. Saya masih bekerja, masih berlakon, masih tersenyum apabila kamera mula merakam. Tetapi menurut beberapa orang yang rapat dengan saya, ada perubahan kecil yang mula kelihatan dalam hidup saya. Saya semakin kerap memandu sendiri ke set penggambaran. Dahulu produksi akan menghantar pemandu atau van artis. Sekarang saya membawa kopi sendiri dari stesen minyak sebelum masuk studio. Saya duduk lebih lama di luar set, menunggu nama dipanggil, sementara pelakon muda sibuk membuat kandungan media sosial bersama kru produksi. Kadang-kadang saya melihat mereka ketawa dari jauh, sambil cuba mengingati bila kali terakhir saya sendiri rasa benar-benar termasuk dalam dunia itu. Ada hari saya sampai terlalu awal ke lokasi, kerana takut terlambat dianggap tidak profesional. Tetapi akhirnya saya hanya duduk diam hampir sejam di kerusi plastik belakang studio sambil melihat kru teknikal menyusun kabel dan menolak lampu besar melintasi lantai. Tiada siapa sengaja mengabaikan saya. Itulah yang paling aneh. Dunia tidak berlaku kejam secara terang-terangan. Ia cuma bergerak tanpa menunggu saya lagi. Menurut ramai peminat lama, mereka masih menyayangi Aaron Aziz yang mereka kenal dahulu. Ada yang meninggalkan komen nostalgia di internet, berkongsi babak drama lama saya, atau mengatakan mereka rindu era televisyen suatu ketika dulu. Tetapi, nostalgia juga mempunyai kesunyian tersendiri. Kerana apabila orang mula terlalu banyak mengenang masa lalu kita, itu bermaksud mereka semakin jarang melihat masa depan kita. Media pula sentiasa mencari cerita baru yang lebih laju, lebih sensasi, lebih muda. Nama saya masih disebut sekali-sekala, tetapi bukan lagi dengan rasa mendesak seperti dahulu. Saya pernah berdiri di sebuah acara hiburan, sambil melihat wartawan berlari mengejar artis muda untuk mendapatkan temu bual eksklusif. Saya hanya berdiri di tepi sambil memegang secawan kopi yang sudah sejuk. Tanpa sesiapa sedar, saya berada di situ lebih awal daripada mereka semua. Di rumah, keluarga mungkin melihat saya sebagai suami dan ayah yang masih sama. Mereka berbual dengan saya seperti biasa. Mereka ketawa bersama saya. Tetapi jauh dalam kepala saya, ada ketakutan yang saya sendiri sukar jelaskan kepada sesiapa. Orang fikir lelaki seusia saya takut menjadi tua. Sebenarnya tidak. Saya tidak takut rambut berubah warna atau tenaga semakin berkurang. Saya cuma takut satu hari nanti saya hilang perlahan-lahan daripada dunia yang pernah memanggil nama saya dengan begitu kuat, dan tiada siapa benar-benar menyedari saat saya lenyap dari ingatan mereka. Kadang-kadang ketika menunggu di luar studio, saya terdengar kru muda berbual tentang pelakon baru yang sedang trending.
Nama mereka disebut berkali-kali dengan penuh semangat, seperti mana orang pernah menyebut nama saya dahulu. Dan dalam bunyi langkah kaki yang sibuk melintasi koridor studio itu, saya mula faham bahawa kesunyian paling menakutkan bukan apabila kita bersendirian, tetapi apabila dunia masih terlalu bising. Sementara nama kita perlahan-lahan sudah tidak lagi dipanggil. Lucunya tentang dunia hiburan, semakin penat seseorang itu menyembunyikan keletihan, semakin ramai orang percaya dia benar-benar kuat. Saya masih ketawa di depan kamera. Saya masih melambai kepada peminat ketika menghadiri acara. Saya masih cuba bercakap dengan suara yakin sewaktu ditemu bual media seolah-olah semuanya baik-baik sahaja. Tetapi menurut beberapa sumber yang pernah rapat dengan dunia artis, ada tempoh tertentu dalam hidup seorang pelakon apabila tekanan tidak lagi datang dalam bentuk jeritan atau skandal besar. Ia datang perlahan-lahan melalui bil bulanan, tawaran kerja yang semakin sedikit, dan ketakutan bahawa orang ramai sedang bergerak ke arah lain tanpa kita sedar. Ada masa saya dikatakan mula memikirkan banyak perkara yang dahulu tidak pernah saya risaukan. Tekanan menjaga imej. Tekanan untuk terus nampak relevan. Tekanan supaya orang tidak melihat saya sebagai pelakon lama yang sedang menunggu masa dilupakan. Saya mula memerhatikan perkara-perkara kecil tentang diri sendiri dengan terlalu teliti. Sebelum memuat naik gambar ke media sosial, saya akan melihatnya lama beberapa kali. Kadang-kadang saya membesarkan skrin untuk melihat garis di wajah saya. Saya padam dan pilih semula gambar berkali-kali hanya kerana pencahayaan membuat saya nampak terlalu letih. Orang mungkin fikir itu perkara biasa bagi selebriti. Tetapi sebenarnya saya bukan sedang mencari gambar paling cantik. Saya cuma cuba melambatkan rasa takut yang semakin mendekat. Saya kembali bersenam lebih keras daripada dahulu. Ada malam selepas penggambaran tamat, saya masih pergi ke gym walaupun badan sudah terlalu penat. Bukan kerana mahu menjadi hero aksi semula, tetapi kerana saya takut kamera mula melihat usia lebih cepat daripada saya bersedia menerimanya. Menurut ramai pemerhati hiburan, industri sekarang bergerak berdasarkan perhatian yang sangat singkat. Wajah baru muncul setiap minggu. Tren berubah terlalu cepat. Dan pelakon seusia saya terpaksa bekerja 2 kali lebih keras hanya untuk kekal kelihatan masih layak berada di sini. Kadang-kadang sebelum tidur, saya membaca komen-komen positif tentang diri saya berulang kali. Saya cuba fokus pada peminat yang masih menyokong, masih mengingati drama lama saya, masih memanggil saya hero mereka. Tetapi dalam lautan komen itu, mata saya tetap tertarik kepada ayat-ayat kecil yang sukar dilupakan. Dulu dia memang besar. Sekarang artis muda lagi best. Industri dah berubah. Ayat-ayat itu tidak menghina secara terus, tetapi ia cukup untuk membuat seorang lelaki diam lama di tengah malam sambil memegang telefon yang cahayanya semakin malap di tangan. Dan mungkin sebab itulah saya mula faham satu perkara yang tidak pernah diajar kepada mana-mana pelakon ketika mula masuk industri. Orang fikir pelakon sudah biasa berlakon. Tetapi tiada siapa tahu, watak paling susah sebenarnya ialah berpura-pura diri kita masih okey ketika hidup perlahan-lahan berubah di depan mata sendiri. Ada hari saya berdiri di belakang monitor semasa penggambaran lalu melihat pelakon muda mengambil alih jenis watak yang dahulu selalu diberikan kepada saya. Kru lebih teruja berbual tentang jumlah tontonan media sosial mereka daripada pengalaman berlakon. Pengarah muda pula membawa gaya baru yang lebih pantas, lebih pendek, lebih sesuai dengan generasi sekarang. Saya cuba menyesuaikan diri. Saya benar-benar cuba. Tetapi kadang-kadang saya terasa seperti lelaki yang sedang berlari mengejar kereta api, yang sudah mula bergerak meninggalkan platform. Di televisyen, gaya drama berubah. Penonton berubah. Cara orang menikmati hiburan juga berubah. Dahulu orang menunggu depan televisyen setiap malam
untuk menonton episod baru. Sekarang semuanya bergerak melalui skrin kecil di tangan. Orang menonton sambil lalu. Menurut beberapa peminat lama, mereka merindui era drama yang lebih perlahan dan lebih emosional. Tetapi dunia tidak bergerak berdasarkan rindu. Dunia bergerak berdasarkan apa yang sedang trending hari ini. Dan dalam semua perubahan itu, saya masih tersenyum di depan kamera seperti lelaki yang tidak pernah takut apa-apa. Sedangkan jauh di dalam diri saya, ada bahagian kecil yang semakin penat berpura-pura bahwa saya masih mampu mengejar dunia yang kini bergerak jauh lebih laju daripada nama Aaron Aziz sendiri. Bunyi musik promosi dari pentas kecil di tengah pusat beli-belah itu terlalu kuat, sampai saya hampir tidak dengar suara dua pekerja muda yang berdiri beberapa meter di depan saya. Mereka sedang menyusun kotak hadiah untuk acara petang itu sambil sesekali memandang ke arah saya. Salah seorang daripada mereka akhirnya membisik perlahan kepada rakannya. Cukup perlahan untuk disangka saya tidak dengar. Lelaki itu artis ke? Rakannya mengangkat bahu kecil sebelum menjawab. Tak pasti, macam pernah nampak kat TV dulu. Dan entah kenapa, ayat pendek itu terasa jauh lebih berat daripada semua kritikan yang pernah saya baca sepanjang hidup saya. Saya cuma berdiri diam sambil membetulkan lengan baju dan tersenyum kecil kepada beberapa orang yang lalu di depan saya tanpa benar-benar memandang. Pada malam itu, buat pertama kali saya sedar usia 50 bukan sesuatu yang tertulis pada kad pengenalan. Ia muncul dalam cara orang melihat kita. Dalam cara mereka cuba mengingati nama kita beberapa saat terlalu lama. Dalam nada suara yang berbunyi seperti sedang bercakap tentang seseorang dari masa lalu. Saya duduk di belakang pentas sementara hos acara sedang memperkenalkan artis-artis muda yang menjadi tetamu utama malam itu. Sorakan penonton masih kuat, lampu masih terang, kamera telepon masih terangkat di udara, semuanya masih sama seperti dulu. Cuma bukan lagi untuk saya. Saya memandang skrin besar di sisi pentas yang memaparkan wajah-wajah baru dengan jumlah pengikut berjuta-juta. Mereka ketawa dengan tenaga yang saya sendiri pernah miliki suatu ketika dahulu. Dan tanpa sedar, kepala saya mula dipenuhi kenangan lama yang datang satu demi satu seperti pita rakaman yang dimainkan semula terlalu perlahan. Saya teringat zaman ketika nama Aaron Aziz disebut tanpa perlu diperkenalkan. Saya teringat bunyi jeritan peminat di luar studio setiap kali penggambaran tamat. Saya teringat bagaimana kru produksi pernah berlari mencari saya kerana jadual terlalu padat sampai 1 minit pun dianggap berharga. Saya teringat malam-malam panjang ketika saya berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain tanpa tidur cukup, tetapi masih mempunyai tenaga untuk tersenyum di depan kamera. Pada waktu itu saya benar-benar percaya saya sedang hidup di dalam zaman saya sendiri. Seolah-olah dunia hiburan dan nama Aaron Aziz bergerak dalam rentak yang sama. Tetapi menurut ramai pemerhati industri, tiada siapa benar-benar memiliki sesuatu zaman untuk selamanya. Dunia hiburan sentiasa berjalan ke depan, walaupun kita masih berdiri di tempat lama. Dan malam itu, ketika saya melihat budak-budak muda beratur meminta gambar dengan artis generasi baru, saya mula faham bahawa dunia sudah lama bergerak tanpa saya sedar. Bukan kerana orang membenci saya. Bukan kerana saya gagal. Tetapi kerana masa memang tidak pernah berhenti untuk sesiapa. Ada seorang peminat lama datang menghampiri saya di belakang acara malam itu. Wanita pertengahan usia itu tersenyum sambil berkata dia membesar dengan drama-drama lakonan saya dahulu. Dia masih ingat dialog lama saya. Dia masih ingat bagaimana seluruh keluarganya menonton televisyen bersama setiap malam. Saya senyum dan melayan perbualannya sebaik mungkin. Tetapi ketika dia berlalu pergi sambil memimpin tangan anak remajanya yang kelihatan langsung tidak mengenali saya, ada rasa penat yang sukar diterangkan muncul perlahan-lahan dalam dada saya.
Saya tidak marah. Saya tidak sedih secara dramatik seperti dalam filem. Saya cuma letih. Letih melihat dunia berubah terlalu laju. Letih cuba kelihatan relevan di tengah generasi yang bergerak dengan bahasa, tren, dan perhatian yang berbeza. Ketika acara tamat, saya berjalan perlahan melalui koridor belakang pusat beli belah yang sudah mula sunyi. Kru teknikal sedang membuka kabel dan melipat kain latar pentas. Bunyi pita pelekat ditarik dari papan iklan kembali kedengaran, seperti malam-malam sebelumnya. Saya berhenti sekejap di depan poster acara sebelum memandang wajah sendiri yang dicetak lebih kecil di sudut bawah. Dan untuk beberapa saat yang panjang, saya hanya berdiri di situ sambil cuba menerima bahwa mungkin perkara paling memenatkan tentang menjadi lelaki berusia 50 tahun bukan tubuh yang semakin lemah, tetapi hakikat bahwa dunia yang pernah menjadi milik kita kini sudah memilih untuk bergerak bersama orang lain. Hampir tengah malam, di sebuah kedai serbaneka kecil yang masih dibuka di pinggir Kuala Lumpur, seorang pekerja muda sedang menyusun botol minuman ke dalam peti sejuk sambil lagu populer dari telefon bimbitnya dimainkan perlahan tanpa henti. Di luar kedai, lampu papan iklan digital terus bertukar wajah. Setiap beberapa saat, artis baru, drama baru, lagu baru, semuanya bergerak terlalu pantas, sampai tiada siapa benar-benar sempat memandang lama. Seorang penunggang Grab berhenti sekejap di depan kedai. Sebelum membuka topi keledarnya perlahan-lahan, dia kelihatan penat. Dia memeriksa telefonnya beberapa kali, mungkin menunggu pesanan seterusnya masuk, sebelum kembali memulas minyak dan hilang di celah lampu merah kereta yang bergerak tanpa arah tetap. Dan entah kenapa, dunia sekarang terasa seperti itu. Semua orang sedang bergerak. Semua orang sedang mengejar sesuatu. Sedangkan banyak perkara yang pernah dianggap besar, suatu ketika dahulu perlahan-lahan tenggelam tanpa bunyi. Menurut beberapa peminat lama, nama Aaron Aziz mungkin masih hidup dalam ingatan mereka melalui drama-drama yang pernah menemani malam keluarga Malaysia bertahun-tahun dahulu. Ada yang masih berkongsi babak lama di media sosial. Ada yang masih memanggilnya hero zaman mereka. Tetapi bandar ini terlalu sibuk untuk berhenti lama pada kenangan sesiapa. Di sebuah persimpangan besar perhampiran pusat bandar, sekumpulan remaja ketawa sambil merakam video tarian di depan skrin LED gergasi yang memaparkan wajah-wajah baru industri hiburan. Mereka menjerit nama artis yang sedang trending dengan penuh semangat, seperti mana generasi sebelum mereka pernah menjerit nama orang lain bertahun-tahun dahulu. Dan mungkin itu cara dunia bekerja. Seseorang muncul, seseorang bersinar, seseorang perlahan-lahan dilupakan sebelum generasi baru sadar bahawa orang itu pernah begitu besar suatu ketika dahulu. Di belakang sebuah studio televisyen yang semakin sunyi selepas penggambaran tamat, beberapa kru teknikal mula menolak lampu keluar satu demi satu sambil berbual tentang projek baru minggu depan. Seorang pekerja muda mengoyakkan kertas jadual lama dari papan kenyataan tanpa memerhatikan nama-nama yang tertulis di atasnya. Bunyi pita pelekat yang ditarik perlahan bergema sebentar sebelum hilang, ditelan bunyi troli besi yang bergerak melintasi koridor. Tidak jauh dari situ, sebuah mesin layan diri terus menyala terang, walaupun hampir tiada orang lalu lalang. Seorang lelaki pertengahan usia berdiri beberapa saat di depan mesin itu sambil memegang cawan kopi yang sudah tidak panas. Dia memandang skrin teleponnya seolah-olah sedang menunggu sesuatu muncul. Sebelum akhirnya memasukkan semula telefon itu ke dalam poket tanpa membuka apa-apa. Di atas jalan raya pula, aliran kereta masih bergerak seperti biasa. Lampu isyarat terus bertukar warna, walaupun tidak semua orang benar-benar memberi perhatian. Sebuah bas terakhir malam itu berhenti beberapa saat di hentian sebelum bergerak semula membawa penumpang yang kebanyakannya terlalu letih untuk berbual.
Dan jauh di tengah bandar yang masih bercahaya itu, ada ramai orang muda yang mungkin langsung tidak tahu bahawa suatu ketika dahulu, nama Aaron Aziz pernah dipanggil begitu kuat sampai tenggelam dalam bunyi jeritan ribuan manusia